Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, cikgu teruskan dengan 6.2. Apakah itu campuran? Campuran ni kalau kita boleh fahamkan macam campuran ABC kan. Tu nampaknya ABC tu ada coklatnya, ada apa ni? Ada jelly-jelly, ada ais batu, ada buah-buahan kan. So dia bercampur lah, dua atau lebih unsur yang bercampur secara fizikal, bukan secara kimia. Okay, contohnya minuman koktel lah, minuman ABC. So, apa yang biasanya keluar dalam campuran ni? Macam ni kan, burger. Burger ni ada campuran bawang, ada campuran sosis, cheese. Itulah kita boleh asingkan dorang. Kita boleh campur. Lepas tu kita asingkan secara fizikal. Kita boleh tarik-tarik. Kita boleh kumpulkan unsur yang sama dalam satu bekas kan. Macam yang musang berjanggut tu punya Piramli punya cerita kan. Dicampur macam-macam beras, gula, bawang. Lepas tu disuruh asing secara fizikal. Itulah maksudnya ni. Okey. Contohnya teknik pengasingan yang boleh kamu buat untuk sains ialah penurasan, menuras, menyuling. Pemisahan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan, kromatografi dan penapisan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lah cara untuk kita teknik pengasingan dalam sains. Okey, kita tengok satu persatu ya. Kaedah penurasan ni senang saja kelas. Kita ingin mengasingkan pepejal yang tidak larut. Yang tidak larut dalam air. Contohnya apa? Pasir, kopi. Serbuk kopi tu kan mesti ada bekas dia punya hampas-hampasnya. Okey. Apa lagi? Contohnya gula kamu kan, gula di rumah kamu atau garam kamu tercemar dengan kayu kah, dengan rumput kah, dengan pasir. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita akan campur dengan air, baru kita turaskan. Di mana rumput, ranting-ranting semua tu akan terperangkap di kertas turas. Air gula, air garam kamu tu akan pergi ke bawah. Begitu juga dengan kopi ni. Air kopi akan pergi ke bawah. Sisa-sisa bekas-bekas kopi, dia punya serdak-serdak tu akan terperangkap di kertas turas. So, kaedah penurasan menggunakan kertas turas adalah memisahkan pepejal yang tidak larut dalam air. Pepejal ni macam tu cikgu cakap lah, buah kopi. Ini maksudnya buah kopi, serbuk kopi, ranting kayu, pasir. Pasir kan tak larut dalam air. Macam itulah kaedah penurasan, kamu ingat ya. Okey, kaedah penyulingan ni digunakan untuk mengasingkan dua campuran yang mempunyai takat didih yang berbeza. Bising nak. Takat didih berbeza ni contohnya apa? Kita mau pisahkan alkohol dengan air lah. Dalam eksperimen tingkatan 1 ni kita pisahkan alkohol dengan air. Kita tengok ya. Di mana alkohol ni mendidih pada suhu 78 darjah Celsius, dia akan keluar membentuk hasil. Dia akan terkeluar lah. Sementara air pula mendidih pada 100 darjah Celsius kan. Jadi kita akan kutip alkohol dulu. Alkohol akan turun dulu. Dia akan mendidih kan. Dia akan mendidih, mengeluarkan gas. Dan gas akan terkondensasi menjadi wap air tadi. Nanti akan di sinilah. Wap alkohol tu akan menjadi wap air alkohol pergi sini. Okey. So, kita akan kutip alkohol pada takat didih 78. Okey. 78 hingga 80 stop lah. Sebab 78 hingga 85 lah hari tu kami kutip dapat alkohol. Lepas tu 100 tu kompom air yang keluar. Okey, itu namanya kaedah penyulingan dengan mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, minyak wangi pun orang biasanya menghasilkan minyak wangi melalui proses penyulingan ya. Okey, seterusnya pemisahan menggunakan magnet. Menggunakan magnet ni bukan semua logam bersifat magnet ya. Fahamkan itu, bukan semua logam bersifat magnet. Logam yang bersifat magnet adalah logam besi, nikel dan kobalt. Okey, emas apa lagi tu yang bukan bersifat magnet. Ini emas, gangsa, aluminium. Walaupun mereka logam, tapi mereka tidak bersifat magnet. Jadi tidak tertarik kepada magnet lah. So macam mana ni? Kamu ingat kalau besi ni lah. Besi ni dia mungkin terperangkap dengan serbuk sulfur ke. Besi ni mungkin terperangkap di pasir ke. Jadi macam mana kita mau ambil balik besi tu? Kita gunalah magnet. Sebab magnet menarik besi. Jadi tarikan magnet boleh digunakan untuk menghasilkan dua bahan pepejal yang bersifat magnet dan satu lagi tidak bersifat magnet. Contohnya itulah cikgu cakap lah. Contohnya kamu ambil paku besi kamu, tapi paku besi kamu terperangkap di... Contohnya paku besi kita ataupun serbuk besi kita bercampur dengan pasir, tercampur. Jadi macam mana aku mau dapatkan balik besi ni? Kita pakailah magnet. Itu caranya ya. Tarikan magnet untuk menghasilkan dua bahan pepejal, yang satu bersifat magnet dan satu tak bersifat magnet. Okey, seterusnya kaedah pengenapan ini
untuk mengasingkan dua campuran cecair. Satu yang ketempatan tinggi, satu ketempatan rendah. Macam air dengan pasir. Jadi campuran air dan pasir ni kan, jadi pasir akan turun bawah. Macam itulah kaedah pengenapan. Dua lapisan terbentuk, lapisan air di bahagian atas dan lapisan pasir terendap di bahagian bawah. Ini untuk mengasingkan pasir dan air. Ingat tak? Pasir dan air kalau kaedah pengenapannya. Okey, seterusnya kaedah pengapungan ni untuk memisahkan air dengan minyak. Okey. Ini pun faktor ketumpatan juga ya. Contohnya minyak kan mempunyai ketumpatan yang rendah daripada air. Jadi minyak akan terapun di permukaan air. Jadi kita boleh asingkanlah minyak ini daripada air. Contohnya kita kehabisan minyak lah kan. Tiada minyak, malas membeli ataupun tiada minyak lah langsung di muka bumi ini. Bolehlah guna kaedah ini. Minyak contohnya kan, contohnya darurat, minyak tiada tapi minyak tercampur di air. Jadi mau asingkan minyak, mau ambil balik minyak tu, kita boleh guna kaedah pengapungan. Okey. Okey, kaedah seterusnya adalah kromatografi. Apa itu kaedah kromatografi? Yang dia seperti penurasan dan juga seperti penyulingan yang untuk mengasingkan bahan-bahan lah. Ini contohnya untuk memeriksa pemalsuan dokumen, mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. So ada tekniknya lah ni ya, kromatografi. Okey.